So right, hey guys and welcome back to yet another video. So bagi yang baru dekat channel aku, nama aku Apid and this is my channel. So bagi yang dah subscribe, I would like to say thank you very much. Aku dah bukan nearly lah, aku dah 900 something subscriber and almost 1k subscriber. So I hope that the newcomers, the new watchers ataupun the new viewer yang datang ke channel aku tengok video ni, don't forget to go down below and hit the subscribe button because it will help me a lot reaching 1k subscriber, and aku akan buat giveaway once aku dah dapat 1k subscriber. So hari ni aku akan buat unboxing and also a review of a gaming chair which is Blaze X Pro by Thomas yang aku sekarang tengah guna. So let's get to the video. Roll the intro. Alright guys, so kat video ni kita akan ceritakan tentang review tentang Thomas Blaze X Pro Gaming Chair. So mula-mula aku pelik tau, sebab Thomas ni selalu kalau korang dengar nama Thomas, mestilah korang akan tahu kasut, baju macam blazer, jam. So tiba-tiba kita orang pun terkejut tahun lepas, yang gaming community lah basically. Gaming community terkejut sebab Thomas ni tiba-tiba keluarkan gaming chair. So yang start dia keluarkan adalah Thomas Blaze X, and then dia ada buat a better version which is Blaze X Pro, and tiba-tiba ada one month, bukan kot, last year dia ada keluarkan fabric edition punya Blaze X Pro, which is yang aku tengah duduk sekarang. This is the cheapest model yang diorang ada, which cost RM499. So before korang click away sebab korang rasa macam mahalnya, nak dekat RM500 untuk gaming chair. Tapi kalau korang compare kan harga Thomas ni berbanding dengan seat yang lain dekat luar sana yang berkualiti, yang premium, sebenarnya gaming chair by Thomas ni dia adalah dekat bahagian yang mampu milik. Sebab biasanya gaming chair yang korang tengok yang macam ni, jenis yang fabric ke, jenis yang high quality, berat and everything, semua usually akan cost around 600, 700, ada yang sampai lebih daripada 1000. So hari ni aku akan review tentang Thomas Blaze X Pro, and kenapa aku rasa benda ni berbaloi untuk korang beli ataupun korang consider to buy. So let's get to it. Okay, the first thing yang aku akan ceritakan is tentang dia punya fabric. Sebab aku beli ni adalah fabric edition. Dia ada dua edition which is leather and also fabric. So leather ni standard lah, kerusi gaming usually pakai leather. Tapi aku sebab jenis yang kalau pagi-pagi ke ataupun tengah hari aku akan game dalam suasana guna kipas je, aku tak akan on aircon ke. Biasa aku tidur baru aku on aircon. So memang biasanya kalau aku pakai, daripada pengalaman aku sendiri, aku pakai leather dia akan mudah panas. So aku decide untuk pakai a fabric one, and it totally worth it sebab aku tak ada rasa panas ataupun rasa berpeluh bila korang kalau korang duduk atas kerusi leather dalam jangka masa yang lama, korang akan perasan yang badan korang akan berpeluh, akan panas kat bahagian belakang, bahagian buntut. So macam benda-benda tu akan membuatkan korang tidak selesa untuk duduk dekat kerusi tu untuk jangka masa yang lama, especially waktu korang tengah ODL, korang tengah meeting. So aku cakap yang waktu COVID ni aku spend lebih kurang half of aku punya hari dekat atas kerusi. So bagi aku sangat penting untuk korang decide kualiti ataupun korang boleh invest dekat satu kerusi yang selesa dan korang boleh duduk lama. So bagi aku, in term of fabric dia memang sangat berpuas hati sebab dia sebenarnya dia memang aku setakat ni aku dah guna for about 1 month. Memang tak ada rasa panas, tak ada rasa tak selesa ke apa. Bagi aku memang sangat selesa. So good job Thomas sebab korang keluarkan fabric edition of Thomas Blaze X Pro. So benda yang kedua aku akan cakap is dia punya feature-features kenapa aku decide untuk beli Blaze X Pro by Thomas ni. So benda pertama yang aku
aku rasa kenapa korang patut consider untuk beli kerusi ni is dia punya pillow, dia panggil pillow headrest ataupun neck rest dengan dia punya lumbar support. Maybe korang tak nampak tapi aku akan includekan B-roll. So dekat dia ada lumbar support and also pillow headrest ni. So dia duduk dekat korang punya leher dan juga dekat tulang belakang belah bawah ni, kat korang punya pinggang. So bagi aku benda ni menambahkan keselesaan and also support korang punya belakang bila korang duduk dalam jangka masa yang panjang. Bagi aku benda ni sangat membantu untuk aku duduk straight. Kalau korang tengok kat ni, nampak dia punya kedudukan tu buatkan aku sandar dengan selesa. Memang ikut bentuk badan aku, sebab aku ada pengalaman dekat before ni, kursi before ni aku pakai office chair, aku pakai fabric chair yang mesh, office chair yang jenis mesh tu, yang tak ada apa-apa ke, yang flat tu je kan. So bagi aku selalu kalau lepas aku main game ke, lepas aku buat kerja lama-lama, aku akan duduk macam ni tau. Aku akan slouch lah, basically aku akan duduk malas. Bagi aku kalau aku dah guna gaming chair by Thomas ni, it helps me to duduk straight. So kalau aku buat kerja ke, meeting ke, kelas, aku main game dekat PC ni, memang aku always duduk straight and aku tak ada rasa tak selesa untuk duduk menegak macam ni, sebab dia support belakang aku, dia support aku punya leher where aku boleh sandar, and dia support aku punya tulang belakang. So bagi aku memang good job kepada Thomas sebab sediakan lumbar support and neck rest yang sangat selesa, and dia punya material pun dia buat daripada dia punya kain tu, luar tu dia buat suit, kain jenis suit, dalam pun dia buat memang cushion yang lembut. Bagi aku cushion yang belah headrest ni agak lebih keras berbanding lumbar support yang kat belakang ni. Bagi aku yang belakang ni a bit keras daripada normal headrest aku. Kalau aku would change one thing about kursi ni is dia punya neck rest ni, sebab aku rasa maybe boleh bagi lembut sikit kot dekat neck rest ni. And dekat lumbar support dengan dia punya neck rest ni ada embroidery ataupun sulaman logo Thomas, which is ni bentuk T ni. So memang nampaklah kualiti premium dia bila hitam dengan gold. So memang dari jauh pun dah boleh nampak and strike out lah dari segi dia punya rupa. So let's move on to the next part. So next part is aku akan ceritakan tentang dia punya handrest. So aku akan includekan the B-roll. So kalau korang nampak handrest ni, korang boleh adjust, rendahkan. Dia ada macam nak cakap, dia ada lock kat tepi ni. Korang tekan je lock tu, korang boleh tinggikan, korang boleh rendahkan. So bila aku tarik ni, dia paling tinggi dekat sini, which is just nice para aku punya meja. So aku boleh apa ni, ni pun sebab aku rendahkan kerusi aku. Kalau contohnya aku tinggikan sedikit kerusi aku, korang boleh tengok, nampak aku boleh bagi dia just nice untuk aku punya mouse. Aku nak pegang mouse ke apa, dia direct ke tangan aku. Aku tak perlulah macam ni ke. So dia memang aku boleh set dia straight dengan aku punya meja. And lagi satu, dia punya handrest ni memang jenis yang dalam ni pun ada a bit of a cushion. Dia tak adalah macam plastik terus keras ke apa, dia still lembut juga. Dia ada cushion sedikit, tapi cushion yang keras je lah. Dia tak ada cushion yang selembut dia punya kerusi main chair ni yang support belakang korang. And lagi satu feature dia boleh tilt ke dalam. Korang boleh pusing ke dalam and korang boleh pusing ke luar. Aku pun tak tahu kenapa. Maybe kalau aku guna ni, aku buka macam ni, aku akan bersila atas kerusi ni. Maybe korang tak nampak, tapi aku boleh bersila dengan selesa kat atas kerusi ni. And dia tak kacau pun. Tengok, dia tak kacau pun. Dia tak ada terlanggar aku punya peha ke apa. And lagipun aku pun ni jenis yang rendah and kurus je kan. So memanglah tak kena. So next kita akan ceritakan tentang support kerusi ni. So kerusi ni boleh support up until 188 cm punya tinggi. Kalau macam aku ni tinggi around 168, 167. So kerusi ni boleh sampai 188 cm tinggi. Kiranya orang yang duduk tu 188 cm.
and up until 150 kg kalau ikut berat dia. Aku pun tak ada berat mana, so bagi aku memang kerusi ni perfect size untuk aku. Dia sebenarnya a bit besar sebab aku terbiasa dengan kerusi yang lebih kecil, and kerusi yang kecil-kecil je lah biasanya aku pakai. So dia memang ikut saiz badan aku. Tapi kalau kerusi Thomas ni bagi aku memang sangat spacious, sangat selesa untuk duduk. Kalau aku duduk pun aku mesti ada ruang nak bersila, nak bergerak-bergerak ke apa, nak duduk, faham tak? Dia memang bagi aku perfect size sebab aku boleh move around freely and tak ada rasa terlampau cramp. So bagi orang yang lebih besar, contohnya maybe dia berat ke, dia lagi tinggi, paha dia besar ke apa, ada option-option lain dari Thomas macam Thomas Troy, Thomas, aku tak ingat, Series 2. Korang boleh tengok dekat website dia, dia memang ada option yang lebih mahal untuk size badan yang lebih besar. So bagi aku, kalau korang size medium, korang yang normal size je, Asian size, korang boleh go for Blaze X Pro. So moving on to the next part. So the next part is dia punya inclination. Kiranya dia boleh ke belakang, ke depan semua. So kalau kat kerusi ni dia boleh 90 degree, where sekarang aku tengah duduk tegak je, 90 degree, which is tegak macam ni, sehingga 160 degree. Macam almost dah nak baring flat dah ni, dah boleh jadi katil lah kalau korang tengok ni. Sekejap Okay, kalau korang tengok ni, nampak aku boleh baring, gerak lu. Wah, sampai sini kau. Kau tengok. Memang mula macam aku mula risau lah bila aku baring macam ni tak tergolek ke belakang kan. Tapi korang tengok, aku boleh bergerak semua. Memang kiranya kerusi ni build quality dia memang sangat bagus. And korang tak perlu risau lah. Kalau korang letak macam ni, korang boleh baring, relax je, tengok. So memang bagi aku memang sangat menarik. So aku boleh naikkan balik ke 90 darjah. Okay, 90 korang tengok, korang boleh duduk selesa. And contoh-contoh biasanya aku guna untuk baring macam tu bila aku pasang movie ke, aku pasang YouTube kan. So aku boleh baring sambil makan ke, aku boleh baring tengok Netflix ke apa. So memang bagi aku berguna jugalah. Boleh incline ke belakang tu sampai ke 160 degree tu. Memang sangat selesa, dah almost macam baring. Ataupun dia panggil kerusi malas, korang boleh baring. Dan dekat bawah ni, maybe korang tak boleh nampak tapi aku akan include B-roll. Dia ada footrest, where korang boleh tarik keluar and keluarkan. So korang boleh lunjukkan kaki korang sepenuhnya straight. Ada support, nanti aku akan tunjuk dekat B-roll. And aku boleh baring straight. So memang sebenarnya dia bagus bagi aku untuk kalau korang nak relax ke, korang tak nak duduk straight and dah penat kan, korang boleh baring jap, nap jap ke. So bagi aku memang selesa. Lagi-lagi dia diperbuat daripada fabric. So bagi aku, kalau aku boleh pilih antara leather ataupun fabric, memang aku akan cakap suruh korang go for fabric. Sebab Malaysia pun panas kan sekarang. So memang aku rasa the best choice is fabric. If korang lagi-lagi kalau korang main game ke, buat kerja ke dekat under a fan ataupun kipas, memang aku akan recommend go for fabric edition instead of leather. And aku beli kerusi ni dengan harga RM499 daripada Mid Valley Mega Mall, Thomas punya kedai. Tetapi aku tak sure stok dia macam mana, sebab usually kalau stok dia keluar je, orang akan cepat-cepat ambil habis. Sebab benda ni agak hot selling ataupun memang sangat cepat habis. Kalau korang tak dapat beli ready stock dekat kedai-kedai Thomas, korang boleh go for dia punya website and pre-order. Kalau korang tak nak pre-order pun, korang boleh order dekat, dia pre-order jugalah sebenarnya tapi lagi cepat. Korang boleh order dekat kedai dia, tapi korang minta pick up dekat USJ. Dia ada satu kedai, bukan kedai, dia ada outlet kat USJ where korang boleh pick up nanti. So korang boleh bayar online dan korang pick up dalam masa. Hari tu aku pernah contact Thomas yang USJ tu, dia cakap maybe dalam 2-3 hari lepas korang order tu, korang boleh pick up dekat USJ tu. Tu korang kena pilih option lah. Kalau nak lebih mudah ataupun nak tahu ada stok ke tak, korang boleh DM Thomas dekat Instagram. So korang boleh cari and korang boleh DM dia nak tengok ada tak stok. And if ada, korang memang sangat bertuah lah. Sebab sebagi aku sebenarnya
Fabric Edition ni dah keluar bulan 1 ataupun bulan 12 tahun lepas. And aku ingat waktu tu alamak dah habis dah. Lepas habis pre-order tu aku ingat macam alamak dia dah tak keluarkan dah sebab kat website dah tak ada. Tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba Mega Mall punya Thomas tu baru buka. And tiba-tiba ada orang kat Facebook tu post yang Fabric Edition ni available. So aku pun cepat-cepat pergi and beli. So aku harap korang pun boleh beli if korang nak beli Fabric Edition. And as of right now, aku tengok dekat website Thomas memang ada stok lagi untuk pre-order Fabric Edition Thomas Blaze X Pro ni. So I think that is all guys tentang review kerusi gaming Blaze X Pro ni. And kalau cerita pasal dia punya unboxing and cara pasang tu, bagi aku tak terlampau complicated and tak terlampau mudah sebab dia ada banyak juga komponen-komponen yang korang kena pasang. And bila pasang tu aku rasa ambil masa around 40 minit 45 minit macam tu. And aku pasang tu pun dia dah ada, perlukan korang still perlu, sekejap aku fikir balik, korang tak perlukan any extra tool pun, tapi aku pakai je lah screwdriver aku sendiri sebab lebih mudah. Kalau ada drill apa ni dia panggil electrical screwdriver pun lebih bagus sebab akan cepatkan kerja korang. Sebab dia ada banyak agak screw yang kau kena cabut dulu, pasang kaki, screw in, macam korang tengok dekat unboxing video aku tadi. So I think that is all guys. So if korang enjoy tengok video ni, review ni, don't forget to subscribe, leave a like and also comment apa yang korang rasa tentang Blaze X Pro ni. Korang nak beli ataupun korang rasa ada a better option berbanding Thomas Blaze X Pro ni. Maybe ada orang yang kat luar sana dah try more chairs ataupun more gaming chairs and korang rasa ada a better option daripada Thomas Blaze X Pro ni. Please comment down below so aku and other guys pun boleh learn from it and get educated, I guess, get the new knowledge tentang gaming chair. So I think that is all guys. Thank you. Bye bye.